Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Rahman dari Unit Pendidikan Islam 1, kumpulan 2, akan membentangkan tentang isu kesihatan iaitu obesiti. Definisi obesiti ialah obesiti adalah satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan. Ia adalah penyakit kronik yang memerlukan rawatan susulan berpanjangan, terapi dan perhatian yang wajar oleh pengamal perubatan. Lelaki dikatakan obes sekiranya mempunyai dasar lemak berlebihan sebanyak 25%, manakala wanita pula dikatakan obes apabila lebihan lemak sebanyak 35%. Obesiti ini boleh diukur menggunakan pengiraan Body Mass Index ataupun BMI, iaitu indeks jisim badan. BMI ini adalah indeks pengukuran berat badan berbanding dengan ketinggian. Maksudnya kita boleh guna BMI ini untuk kita ukur berat badan dengan ketinggian kita sekali. Di sini saya sertakan graf Body Mass Index iaitu BMI yang terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama underweight iaitu 18.5 ke bawah. Yang kedua normal iaitu 18.5 hingga 24.9. Yang ketiga overweight iaitu 25 ke atas sehingga 29.9. Dan yang keempat ialah obese iaitu 30 sehingga 34.9. Dan yang terakhir ialah extremely obese iaitu 35 ke atas. Di sini kita dapati bahawa untuk dikategorikan obes tu hendaklah mendapat BMI 30 ke atas. Seterusnya ialah di sini ada graf obesity in Asian. Maksudnya beberapa negara-negara Asia yang dikelaskan mengikut peratus kategori obesnya. Dan kita dapati di situ negara Malaysia adalah negara yang paling tinggi peratusnya dalam isu kesihatan obesiti, iaitu 15.6%. Baiklah, kita pergi kepada makna obesiti. Obesiti ialah gejala penyakit berat badan yang berlebihan yang dialami oleh individu yang memiliki indeks jisim badan iaitu BMI 30 atau lebih, yang dikatakan oleh William 2005. Macam contoh kita tengok pada graf tadi kan, yang bahagian keempat obes dia akan dapat BMI 30 ke atas atau lebih. Seterusnya ciri-ciri obesiti ada 4 yang saya sertakan. Yang pertama ialah berat badan 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Maksudnya contoh berat badan ideal seorang itu 40. Jadi 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal itu akan dikategorikan sebagai obesiti. Yang kedua ialah BMI melebihi 30 atau lebih, macam kita tengok dalam graf dalam jadual tadi. Yang ketiga ialah mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Dan yang keempat ialah diabetes iaitu penyakit kencing manis. Seterusnya ialah ciri-ciri obesiti yang pertama, berat badan 45 kg melebihi yang sepatutnya. Contohnya berat badan itu macam tadi saya cakap 40. Jadi berat badan yang sepatutnya dia 40, tapi berat badan yang dia ada sekarang ni 45 kg melebihi berat yang dia sepatutnya. Itu maksudnya itu dah dikategorikan sebagai obesiti. Yang kedua, indeks jisim badan iaitu BMI melebihi 40 ataupun 35 ataupun 30 seperti dalam jadual tadi. Yang ketiga ialah mempunyai penyakit darah tinggi ataupun diabetes. Kita pergi kepada kesan diabetes. Yang pertama ialah rendah diri dan malu. Kurang aktif dalam kegiatan sosial kerana takut diejek atau dipersendakan. Maksudnya orang yang obesiti ni kadang-kadang ada setengah pihak, setengah rakan-rakan ke dekat sekolah maupun tempat kerja, kat mana-mana je dia akan memandang rendah dan memandang serong kepada orang yang obesiti. Kadang-kadang ada mulut-mulut yang jahat memberikan ejekan atau persendakan kepada golongan obesiti tersebut. Yang kedua ialah dianggap tekanan dan memilih makan makanan yang banyak untuk meluahkan tekanan mereka. Seperti kita sedia tahu, kadang-kadang orang bila stres kan dia akan makan lebih, dia akan makan banyak
untuk dihilangkan stres dia. Ada orang macam tu, terpulanglah pada masing-masing kan. Tapi ada orang dia akan jenis yang bila dia stres dia akan makan. Contohlah kalau orang tu dah sedia obesity, jadi bila dia stres dia akan makan lagi banyak dan seterusnya akan mengundang penyakit-penyakit yang tidak diingini. Kesan yang seterusnya ialah kesihatan mental terjejas. Cenderung kepada emosi, kesan ejekan terhadap psikologi akan jejaskan tahap kepuasan hidup pada masa hadapan. Kita tak boleh main-main tentang kesihatan mental ni. Kita nampak macam mental tak nampak pada seorang tu. Kadang orang tu pandai sembunyikan dia punya mental, pandai sembunyikan dia punya kesihatan mental, pandai sembunyikan dia punya emosi. Tapi ada setengah orang tidak. Jadinya contoh kalau orang tu dia ada masalah obesity, jadinya kesan ejekan, dipersendakan, diketawakan, digelakkan tu akan memberi kesan, memberi efek kepada diri dia, kepada emosi dia, dan situlah akan jadi penyakit mental seperti depression, seperti anxiety ke apa ke, penyakit emosi macam tu. Dan penyakit emosi ni juga, penyakit kesihatan mental ni juga akan cenderung kepada lama-lama akan ada je kes yang bunuh diri, sebab dia lawan dengan emosi dia sendiri. Jadi kita tak boleh main-main dengan mental. Ialah langkah mengatasi. Ada 3. Yang pertama ialah pemakanan yang seimbang. Jadikan piramid makanan sebagai panduan. Kita kan dah diberikan piramid makanan, jadinya kita boleh follow, kita boleh ikut piramid tu punya panduan untuk kita jadikan pemakanan kita ni pemakanan yang seimbang. Yang kedua, ikut cara waktu makan. Maksudnya kita ada sarapan pagi, sarapan tengah hari, sarapan malam. Jadi kita kena ikut masa yang diperuntukkan tu untuk makan. Sarapan kita kena ambil sarapan, kalau tengah hari kita kena ambil tengah hari, kalau makan malam kita kena ambil makan malam. Seperti yang slogan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, ialah makan secara sihat, sihat sepanjang hayat. Seterusnya ialah tidak mudah terpedaya dengan produk pelansingan badan. Ada produk pelansingan badan ni ada bahan-bahan yang membahayakan kesihatan. Yang kedua, dapatkan nasihat pakar perubatan sebelum guna produk kesihatan. Kita pergi kepada yang pertama. Tak semua produk pelansingan badan ni tak baik, dan tak semua produk pelansingan badan ni baik. Jadi kita perlulah tengok bahan-bahan tu, dan lebih baik kita refer kepada doktor pada pakar perubatan sebelum kita ambil produk tu, sebelum kita konsum produk tu. Kiranya macam kalau kita tengok dekat media sosial tu, mesti banyak je iklan-iklan produk pelansingan badan yang mesti dia punya marketing tu membuatkan kita rasa macam, yelah kita ni dah lah obes, kita mestilah nak sangat turunkan berat badan. Jadi kalau kita nampak iklan-iklan macam tu, mesti kita punya keinginan untuk turunkan berat badan yang dengan cepat tu membuat-buat kan. Jadinya kita perlulah berhati-hati dalam setiap pengambilan produk yang kita ambil tu, terutamanya produk untuk pelansingan badan lah, sebab kita tak tahu bahan-bahan yang digunakan dalam tu kan. Memang kesan dia tu cepat, tapi takut bahan-bahan yang digunakan tu membahayakan. Seterusnya ialah senaman secara teratur. Yang pertama ialah mengambil masa 20 minit dalam 3 kali seminggu. Maksudnya dalam seminggu tu kita ada 7 hari. Kita ambil lah 3 hari dalam setiap minggu tu, dan kita lakukan senaman ringan ke tak kisah pun, yang penting senaman yang keluarkan peluh riadah selama 20 minit. Yang kedua ialah banyak alatan yang senaman yang mampu dimiliki dan digunakan di rumah. Jadi kita tak perlu pun macam nak kena pergi gym ke baru kita nak kena senam, nak kena pergi taman ke baru kita nak jogging ke apa. Kita boleh je buat dekat kawasan rumah kita, kat dalam rumah kita pun boleh. Kalau kat kawasan rumah kita boleh jogging kawasan rumah. Kalau kat dalam rumah ni kita boleh beli alat-alat yang senang untuk kita buat kat rumah. Contohnya macam tali skipping ke, kita boleh buat kat rumah kan. Yang ketiga ialah badan sihat, otak juga cerdas. Maksudnya bila badan kita ni sihat, jadi otak kita pun cergas lah. Otak kita pun cerdas, dan kita lagi produktif untuk lakukan aktiviti seharian kita.
Kita pergi pula kepada obesiti di Malaysia. Okay, kat sini saya ada sertakan obesiti di Malaysia, dalam negara dan di luar negara. Okay, kita pergi pada obesiti di Malaysia dulu. Yang pertama, kadar obes di Malaysia ialah 15.6%. Rujuk pada graf yang kat depan tadi tu, slide di hadapan tu. Maksudnya Malaysia ni antara negara yang kadar obes dia tinggi. Okay, Malaysia adalah negara yang mempunyai kadar obes tertinggi berbanding negara-negara Asia dan yang lain. Yang ketiga, disebabkan tahap kesedaran rendah. Jadinya masalah kesihatan ni semakin meningkat. Maksudnya dalam beberapa kajian ialah masyarakat di Malaysia ni dia punya tahap kesedaran terhadap kesihatan tu rendah. Okay, antara faktor-faktornya, yang pertama ialah pelaksanaan kempen stay at home, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP, serta jangka masa kuarantin yang berpanjangan semasa wabak COVID-19. Yang kedua ialah pengambilan makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Dan yang ketiga ialah peningkatan taraf hidup. Okay, yang pertama tu, yang PKP, yang stay at home tu kan semua orang kena duduk dalam rumah, diperintahkan untuk duduk dalam rumah. Jadinya bila kita duduk dalam rumah ni, kadang-kadang tak ada apa yang kita nak buat selain makan, tidur, buat kerja, makan, tidur, buat kerja macam tu. Jadi kita akan duduk rumah kan, kita akan sentiasa lapar dan kita akan kurang daripada melakukan aktiviti luar, melakukan senaman tu kat luar ke, kita akan kurang melakukan kerja-kerja harian di luar. Jadi kita akan lebih masa kita kat rumah. Jadi kita akan sentiasa makan dan tak tentu apa yang kita makan tu sihat kan. Okay, yang kedua tu pengambilan makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Contohnya pengambilan nasi yang berlebihan, lemak tu macam penggunaan mentega yang berlebihan ke, macam tu. Yang ketiga, peningkatan taraf. Okay, maksud peningkatan taraf hidup tu ialah taraf hidup sesuatu masyarakat tu makin tinggi. Jadinya kos dia untuk sara hidup dia tu makin tinggi. Contohlah, kos untuk bayar rumah lain, untuk bayar bil-bil lain, untuk bayar kereta lain, kos tu semua semakin tinggi. Jadinya ada setengah kos yang dia akan kurangkan penggunaannya. Contohnya pemakanan. Contohlah, kalau sebelum ni dia dah biasa makan makanan yang sihat ke, makan makanan yang dia punya tahap kesihatan tu lagi tinggi, jadi dia akan kurangkan daripada makan makanan yang sihat. Jadi dia akan ambil makanan yang asalkan kenyang. Contohnya macam Maggi, mi segera Maggi, makanan-makanan yang kurang berkhasiat. Dia janjikan kenyang dan dia punya kos tu rendah. Peningkatan jumlah obesiti menyumbang kepada peningkatan penyakit dan seterusnya membawa maut. Okay, seperti yang kita tahu, orang yang mempunyai masalah obesiti sudah tentu akan mengalami beberapa penyakit. Jadinya bila penyakit itu tidak dirawat dengan segera, lama kelamaan ia akan membawa kepada maut. Tambahan kepada peningkatan taraf hidup tu, maksudnya kan rakyat tu rakyat makin sibuk untuk bekerja, untuk tambah, untuk menyara hidup ni, dan masa yang dia ada tu dia akan habiskan untuk bekerja dan masa dia untuk bersenam tu akan kurang. Sebabnya bila balik rumah dah penat, akan rehat, nanti esoknya pergi kerja dan benda tu akan ulang. Seterusnya masa dia untuk bersenam, beriadah tu kurang. Okay, tambahan lagi ialah bergantung kepada alatan teknologi untuk melakukan kerja harian. Okay, sekarang ni macam kita tahu, kadang-kadang ada robot yang bersihkan rumah, ada yang robot kat bawah tu yang dia akan boleh mop rumah, boleh sapu rumah. Jadi benda tu akan mengurangkan tenaga manusia sebab dia akan menggunakan tenaga teknologi. Jadi benda tu akan membuatkan manusia jadi kurang bersenam sebab dia bergantung pada alatan teknologi. Seterusnya, obesiti di luar negara. New England Journal of Medicine 2005 mengeluarkan laporan bahawa obesiti akan memendekkan hayat rakyat Amerika Syarikat antara 2 hingga 5 tahun untuk 50 tahun akan datang. Okay, maksudnya
jurnal dari New Zealand ni dia dah buat kajian tentang obesiti ni akan memendekkan umur rakyat mereka 2 hingga 5 tahun untuk 50 tahun akan datang. Maksudnya jangka hayat dia tu akan semakin berkurang lah bila dia tak jaga pemakanan. Jadi disebabkan oleh kepasifan negara membangun dan maju dalam melakukan aktiviti yang sihat. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, negara membangun peningkatan taraf hidup tu akan mengurangkan masa masyarakat ni untuk bersenam, untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Okey, seterusnya ialah negara-negara mundur pula alami masalah kekurangan zat dan kebuluran disebabkan kemiskinan yang melampau secara purata. Penduduk berstatus miskin akan mengalami masalah obesiti yang sangat teruk kerana makanan-makanan yang berkalori tinggi lebih murah berbanding dengan makanan sihat yang lain seperti sayur-sayuran serta buah-buahan. Maksudnya kalau dekat negara-negara yang mundur pula, negara-negara yang berstatus miskin, bukan bermakna diorang ni tak ada masalah obesiti, tapi kadang-kadang dekat diorang ni pun masalah obesiti tu ada, sebabnya makanan-makanan yang berkalori tinggi tu lebih murah daripada makanan-makanan yang sihat seperti sayur-sayuran, buah-buahan tu. Contohnya diorang akan makan lebih gandum, lebih tepung, lebih mi, sebab dia punya kos tu kurang daripada makanan yang sihat. Jadi diorang akan makan makanan yang berkalori tinggi dan seterusnya akan menyebabkan obesiti yang melampau. Kesimpulannya ialah kita haruslah sedar serta mengambil tahu bahawa tiada jalan mudah untuk menguruskan berat badan dan mengawal berat badan. Malahan kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang dan senaman dan melakukan aktiviti fizikal secara teratur. Maksudnya kita ni sebagai manusia yang mengambil berat tentang gaya hidup kita kenalah amalkan gaya hidup yang sihat, seperti pemakanan yang seimbang, melakukan aktiviti riadah, melakukan senaman, untuk kita ni jamin kesihatan kita supaya kita ni boleh melanjutkan kehidupan harian kita yang seterusnya tu dengan baik dan teratur. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.